أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أكرم الأكرمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan guru, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita menyambung kembali dalam siri perbincangan kita terhadap kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa bihi qala wa an rajulin sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Wa li ashabis sunan اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. Hadis yang bermaksud daripada seorang lelaki yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi lebihan air mandi seorang lelaki ataupun suami, ataupun seorang lelaki mandi lebihan daripada seorang perempuan. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan hendaklah kedua-duanya wal yaghtarifa jami'an. Hendaklah kedua-duanya mencedok serentak ataupun mencedok air bersama. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan sanadnya merupakan sanad yang sahih. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air lebihan mandi Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Dan menurut riwayat Ashabus Sunan bahawa sebahagian daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dalam sebuah jafnah, sebuah bekas. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi daripada lebihan air tersebut. Lalu ia berkata, iaitu sebahagian daripada isterinya berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan berjunub. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya air tidak jadi junub, tidak terkena dengan janabah. Hadis yang ditashihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini sebagaimana yang kita bincang di akhir kelas kita yang telah lepas, dimulakan dengan wa'an rajulin sahiban nabi, yang menceritakan daripada seorang yang pernah bersahabat dengan Nabi. Digunakan kalimah yang seumpama ini menunjukkan kalimah yang mubham,
kalimah yang tidak dinyatakan siapa dia sahabat tersebut. Berbeza dengan kebiasaan hadis yang lain, an Ibni Abbas, an Ibni Umar, an Abi Hurairah hingga ke akhirnya. Tetapi dalam hadis ini wa an rajulin, daripada seorang yang pernah bersahabat dengan Nabi. Saya dah sebut dalam kelas, di akhir kelas yang lepas, bahawa ini dinamakan ibham ataupun mubham. Maknanya ada kesamaran, tidak dinyatakan siapa dia. Bila sebut mubham, dia ada mubham dalam sanad hadis dan ada mubham pada matan hadis. Dan dalam matan hadis dia pula ada mubham pada sahabat, ada mubham pada bukan sahabat. Kalau mubham pada bukan sahabat, iaitu orang yang kedua ataupun ketiga, tabi'in dan ke bawah, yang meriwayatkan hadis tersebut boleh menyebabkan hadis tersebut jadi cacat. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan daripada seorang lelaki daripada Ibnu Abbas. Seorang lelaki daripada Ibnu Abbas. Lelaki mana? Jadi lelaki yang mubham, yang tidak diketahui, dan lelaki tersebut kita tak tahu siapa dia dan kita tak tahu kedudukan dia macam mana. Boleh dipercayai ataupun tidak. Berbeza dengan sahabat. Kalau seorang tersebut dia dah dapat disahkan dia merupakan sahabat Nabi, cuma dia tidak dikenali nama siapa, gelaran apa, tapi memang pernah tengok dia bersama dengan Nabi. Bila dia merupakan sahabat Nabi, bila mubham tersebut berlaku pada tabaqat, pada peringkat, dia sebut sanad ni, para ulama menggunakan istilah tabaqat. Tabaqat ni satu tingkatan-tingkatan, tabaqat sahabah, tabaqat tabi'in, tabaqat tabi'in dan seterusnya. Ini dinamakan tabaqat iaitu silsilah dalam periwayatan hadis tersebut. Tetapi hadis ini mubham dalam sanad yang paling tinggi, iaitu orang yang meriwayatkan direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan dia tidak menjadi cacat. Dan hadis yang kedua, makna hadis saya nak terang kemudian. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai sighar sahabah. Sahabat yang dikira sahabat yang kecil. Kerana apa? Kerana ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia umur masih belasan tahun. Dia lahir beberapa tahun sebelum daripada berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia di antara sahabat yang berhijrah lewat. Dia tak berhijrah pada tahun-tahun awal bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi dia berhijrah lewat. Kenapa dia berhijrah lewat? Kerana dia sendiri menyatakan bahawa dia termasuk daripada illal mustad'afin minar rijali wan nisa wal wildan. Dia termasuk di kalangan wildan, anak-anak, budak lagi tak mampu nak keluar berhijrah. Dan mak dia kata termasuk daripada golongan an-nisa. Mak dia golongan ibu tunggal, golongan wanita yang dah berumur, tak mampu dah nak keluar tanpa ada pembantu. Sebab itulah dia berhijrah lewat sedikit. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia merupakan sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayah beliau bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu adik-beradik kepada Abdullah ayah Nabi. Al-Abbas dengan Abdullah adik-beradik, jadi Nabi dengan Al-Abbas dengan Abdullah ayah Nabi adik-beradik. Nabi dengan Abdullah bin Abbas sepupu. Itu hubungan kekeluargaan, silsilah kekeluargaan antara Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini di antara sahabat yang terkenal dengan tarjumanul Quran, sahabat tukang tafsir Quran. Kerana sahabat-sahabat Nabi ni macam-macam kepakaran. Ada kepakaran yang ada pada orang ni, tak ada pada orang ni.
Sebab itulah kita pun tengok tokoh-tokoh ulama kita tak sama tuan-tuan. Hebat-hebat tapi masing-masing ada kepakaran masing-masing. Kepakaran politik Islam, ni tok guru ni. Kepakaran di sudut fiqh, tok guru ni. Pakaran bidang hadis, orang ni. Berbeza kepakaran di antara satu sama lain. Begitulah juga perbezaan tersebut berlaku di kalangan sahabat. Ada sahabat yang pakar di dalam ilmu faraid, sebagaimana yang disebut oleh Nabi, afradukum Zaid. Yang paling pakar faraid adalah Zaid. Zaid bin Sabit. Yang paling pakar dalam bab halal dan haram, Muaz bin Jabal. Yang paling pakar di dalam bab mentafsirkan Al-Quran, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau ini, kalau kita lihat dalam mana-mana tafsir al-ma'thur, tafsir yang meriwayatkan yang mentafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat daripada sahabat, sudah pastilah hampir setiap ayat ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Hadis ayat ini diriwayatkan daripada sipulan-sipulan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mentafsirkan bagian-bagian. Ayat ni Ibnu Abbas mentafsirkan bagian-bagian. Tu ada penafsiran daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tetapi walaupun dia hebat dalam penafsiran Al-Quran, berlaku juga riwayat-riwayat yang tak berapa betul yang dinakalkan daripada dia. Bukan dia tak betul, orang bawah tak betul. Bahkan dikompos kitab pula. Ada satu kitab yang dicetak berulang kali di Mesir, di antaranya kitab yang bernama Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Satu kitab betul yang dicetak seolah-olah itu himpunan tafsiran Ibnu Abbas. Tetapi kitab tersebut sebenarnya adalah kitab yang dihimpunkan satu riwayat daripada As-Suddi Saghir, seorang tokoh yang terkenal dengan pembohong. Riwayat Suddi Saghir daripada Ibnu Abbas, riwayat tu ulama tolak. Jadi kitab tersebut juga sebenarnya tidak boleh dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas. Ulama-ulama hadis berapa kali dah menegur, tetapi cetakan masih ada, dijual pun masih ada. Macam kita sekarang lah, buku-buku macam-macam kita nak cari hak mana hak sebetul, kita pun pening kepala. Tu Abdullah bin Abbas. Satu contoh kepakaran dia. Kepakaran Abdullah bin Abbas ini di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bawa Abdullah bin Abbas masuk dalam majlis syura. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas masih berumur belasan tahun. Jadi ahli majlis syura belasan tahun. Jadi minta apa? Itu sikit. Sengit sebelah ni. Belah-belah dekat-dekat pintu ni nak penuh dah. Belah sini tak berapa nak penuh. Masuk sikit. Ke sana. Sayyidina Umar pernah bawa Abdullah bin Abbas ni masuk ke dalam majlis syura. Majlis syura ni sahabat-sahabat yang hebat yang lama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan sahabat-sahabat yang dah berusia, dia tanya, "Wahai Umar, kenapa kamu bawa budak-budak ni? Walana abnaun mithluh." Kami pun ada juga anak-anak yang sebaya dengan dia. Lalu Sayyidina Umar dia menguji ahli majlis syura ketika itu. Dia kata, "Ma taqulu fi qawli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath." Apa kamu kata tentang firman Allah Taala? Apa kamu tafsir firman Allah Taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun. Mari seorang sahabat tafsir. Akhir sekali Sayyidina Umar tanya, "Madza taqulu ya Ibn Abbas?" Apa kamu kata wahai Ibn Abbas? Apa tafsiran kamu pula? Dia kata, tafsiran aku, hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah.
ayat ni selain daripada tafsir kamu tadi, dia merupakan isyarat bahawa hampirnya ajar Rasulullah. Dia sahabat-sahabat pelik. Macam mana? Apa isyarat dia, daripada mana dapat ni? Dia kata kerana bila dah datang kemenangan, maknanya selesai tugas Nabi. Bila selesai tugas Nabi, mana dah dekat wafat Nabi. Itu kefahaman yang sangat mendalam yang ada pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan Abdullah bin Abbas. Beliau wafat di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair di Mekah. Kita tahu sebagaimana di zaman pemerintahan khilafah Umayyah ada berlaku pergeseran di antara kerajaan Umayyah dengan Abdullah bin Zubair, dan waktu itulah di zaman tersebut, zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair di Mekah, waktu itulah beliau wafat dan meninggal dunia. Ketiga-tiga hadis ini menceritakan tentang satu masalah. Masalah kita menggunakan air lebihan daripada orang lain. Lelaki menggunakan air lebihan daripada perempuan, perempuan menggunakan air lebihan daripada lelaki. Kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tadi menunjukkan bahawa Rasulullah melarang. Rasulullah larang. Naha Rasulullah larang perempuan mandi lebihan daripada hadis orang lelaki. Dan orang lelaki dilarang juga mandi daripada lebihan air yang dimandi oleh orang perempuan. Hadis Abdullah bin Abbas pula menunjukkan bahawa suatu fakta yang berbeza, bahawa Rasulullah mandi lebihan air mandi Maimunah. Begitulah juga yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, iaitu Abu Daud, Nasai dan yang lain, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi lebihan daripada isteri dia. Setelah mana isteri dia mandi junub, tiba-tiba Rasulullah nak pergi mandi, isteri dia larang, kata aku tadi mandi junub. Tapi Rasulullah jawab innal ma'a la yujnib, ataupun la yajnub, air itu tak jadi tidak jadi junub, air itu tidak dikira jenabah. Di sini kita tengok ada percanggahan, larang dengan tak larang. Larang dan Nabi buat. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Ini suatu ilmu yang disebut oleh ulama-ulama hadis, ilmu mukhtalaful hadis. Ilmu cara kita nak memahami hadis-hadis yang nampak ada percanggahan. Ilmu ni cukup rumit, tuan-tuan. Sebab itulah kita dalam nak memahami hadis, sebagaimana yang sering kali saya sebut, kita jangan jumpa hadis kita keluar hukum selalu. Hebat benar kita. Kalau macam ni, jumpa hadis pertama kita kata tak boleh. Bini kita mandi air dah kolah kecil, tak cukup 2 kolah. Lepas pada tu, tak boleh mandi lebihan dia. Curah. Macam mana pula sedangkan Nabi mandi? Jadi bercanggah. Orang ni ingat hadis ni, orang ni ingat hadis ni. Hadis yang berbeza-beza. Silap-silap balak. Jadi ulama dia buat taufik di antara dua hadis, nak menerangkan dua hadis. Di antara ulama yang membuat taufik di antara dua hadis ini, iaitu Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang cukup terkenal. Di antara dia merupakan pengarang pada kitab Ma'alimus Sunan, syarah kepada Sunan Abu Daud. Dia ada satu kitab Ma'alimus Sunan, 2 jilid, syarah kepada Sunan Abu Daud. Di antaranya dia menerangkan masalah ni. Dia kata mudah aja, dia kata yang Nabi larang lebihan tersebut, ma taqattara minal ma' anil jasad, air yang lebihan daripada mandi sungguh, bukan hak yang tak guna lagi. Air kerana apa dilarang? Kerana air tu dah jadi mustakmal. Ni di antara hujah larangan penggunaan air mustakmal. Yang Nabi larang tadi, orang lelaki tak boleh mandi daripada lebihan perempuan, perempuan tak boleh mandi daripada lebihan lelaki. Kerana apa? Kerana air tu dah jadi mustakmal. Lebihan hak mana? Hak ni, hak jatuh. Ma taqattara minal a'dha, air hak yang menitih daripada
daripada anggota-anggota kita, sama ada untuk daripada berwuduk ataupun mandi. Yang Nabi buat, yang Nabi mandi lebihan daripada Maimunah tadi, lebihan daripada isteri dia Maimunah, Sayyidatina Maimunah, adalah bukan air yang telah digunakan, lebihan yang belum digunakan lagi. Jadi tak timbul masalah. Tak timbul masalah, tak nampak percanggahan. Begitulah di antara tugas-tugas ulama, bila dia tengok hadis-hadis ni nampak ada percanggahan, dia buat suatu kesimpulan terhadap hadis-hadis tersebut. Dia tak kata hadis ni dhaif, hadis ni tu, tidak semudah itu dia nak buat kesimpulan, tetapi dia buat kajian dengan begitu mendalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan juga, yang menyebut sebahagian isteri Nabi, juga yang dimaksudkan dengan isteri Nabi tersebut yang ditafsirkan oleh riwayat Imam Ad-Daruqutni bahawa dia juga Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara pengajaran hadis ini juga bahawa boleh mandi berduit. Boleh mandi berduit. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, wal yaghtarifa jami'a. Cedoklah, pakat cedok sekali. Maknanya boleh mandi berduit. Suami dengan isteri boleh mandi sekaligus. Dan di antara pengajaran hadis ni juga bahawa bila kita cebok dengan cebok ataupun menggunakan tangan kita cebok, air yang lekat pada tangan kita dengan niat cebok, dia tak jadi junub. Kita dalam keadaan berjunub, seluruh tubuh perlu kita mandi, perlu kita alirkan air ke seluruh tubuh kita. Maknanya sentuh air itu jadi junub. Tapi dengan syarat dia tidak diniat untuk nak jadikan anggota tu sebagai cebok. Kalau dicebok tangan dengan tangan dia, walaupun dalam keadaan berjunub, maka tidak dikira, tidak merosakkan air. Air sebaldi contohnya, kita cebok dengan tangan kita dalam keadaan berjunub, kita sapu ke badan seluruh tubuh kita. Kita gunakan tangan kita yang masih berjunub dengan niat irtiraf, tidak merosakkan air, kerana wal yaghtarifa tadi, kerana kalimah tersebut. Dan dalam hadis yang terakhir tadi, Ashabus Sunan juga, akhir hadis tersebut, innal ma'a la yujnib, boleh kita baca innal ma'a la yajnub, daripada kalimah ajnaba yujnibu ataupun janaba yajnubu. Kalau ada kitab-kitab tuan-tuan la yujnib betul, kalau la yajnub pun betul. Wabihi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhillah falyuribhu wa lit-Tirmidzi ukhrahunna aw ulahun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi suci bekas salah seorang di kalangan kamu apabila terkena jilatan anjing, dijilat oleh anjing, bahawa dia dengan cara dia membasuhnya 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan menurut satu riwayat hendaklah dia mencurah air tersebut. Dan menurut riwayat Imam Tirmizi, sama ada yang terakhir ataupun yang pertama, basuhan yang terakhir ataupun basuhan yang pertama dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah dah cerita dah. Kita ambil seorang sahabat aja sehari. Kalau ambil sekaligus tak apa, banyak pula. Tokoh hadis pun kita tak cerita banyak lagi. Pengenalan Imam Bukhari secara panjang lebar kita tak cerita lagi, tak apalah, kita sikit-sikit. Hadis ini berkaitan dengan anjing.
Bila disebut berkaitan dengan anjing, dia ada beberapa masalah berkaitan dengan anjing. Masalah kita pera anjing bab lain, masalah hukum anjing najis ataupun tidak satu bab lain. Jadi hadis ini kita tengok secara zahir menunjukkan bahawa Nabi SAW suruh kita sucikan bekas yang dijelat oleh anjing dengan cara kita basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah, air yang bercampur dengan tanah. Itu secara zahir hadis ini. Jadi daripada hadis ini juga ulama-ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya menyatakan bahawa anjing adalah najis. Anjing najis. Anjing hukumnya najis. Air liur dia Nabi suruh basuh dengan 7 kali. 7 kali basuh. Basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Kenapa najis? Kerana kalaulah Nabi tak suruh basuh, kira basuh tu membazir lah. Sedangkan Islam melarang daripada pembaziran. Bila Nabi suruh basuh, mesti ada sebab. Sebab apa? Ulama bahas sebab dia kerana dia najis. Sebab tu kena basuh. Itu yang pertama. Kenapa dia kena basuh? Walau bagaimanapun ada pandangan ulama di antaranya dalam mazhab Maliki mengatakan bahawa anjing tidak najis. Tujuan basuh tu semata-mata ta'abbudi, semata-mata ikut perintah Nabi. Itu arahan ibadat saja. Secara ibadatnya kita kena ikut arahan daripada Nabi. Nabi suruh basuh, basuhlah dia kata. Basuhlah. Tak payah kita nak cari sebab apa kena basuh, sebab apa air tu kena buang. Tak perlu kita bincang masalah tu. Itu pandangan Imam Malik berkaitan dengan anjing di sini. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya ada baca satu kitab yang bernama Al-Haqa'iq At-Tibbiyah fil Islam, kalangan Dr. Abdul Razak Al-Kailani, seorang pakar perubatan. Dia buat kajian, dia kata kajian dia ini secara zahirnya menampakkan seolah-olah sokongan kepada mazhab yang mengatakan anjing ni memang najis. Dia kata pada air liur anjing tersebut mempunyai bakteria yang sangat banyak. Betul tak Dr. Mat? Saya tolong nokirkan. Betul tak? Pada air liur anjing itu bakteria yang sangat banyak, yang kalau kita guna air yang lebihan daripada jilat anjing tersebut boleh menyebabkan bakteria tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan membahayakan kesihatan kita. Tu kesimpulan yang saya ambil dalam kitab Haqa'iq At-Tibbiyah fil Islam karangan Dr. Abdul Razak Kailani. Tu dia buat satu kesimpulan panjang lah. Perbahasan dia saya pun tak berapa nak faham juga perbahasan dia, tapi saya ambil kesimpulan je. Kesimpulan dia kata banyak bakteria-bakteria, kuman-kuman yang bahaya yang keluar daripada mulut anjing. Berbeza dengan kucing, dia kata. Dia kata berbeza dengan kucing. Kucing ni di antara binatang yang bersih berbanding dengan binatang-binatang lain. Kajian dia kata air liur kucing tidak banyak bakteria berbanding dengan air liur binatang-binatang yang lain. Sebab itulah hadis selepas pada ni hadis kucing. Okey. Kemudian hadis ini menyebut ina'i ahadikum, bekas salah seorang kamu jadi suci. Kalau kita tengok dari segi zahir ni, kalau bekas orang lain seolah-olah suruh tuan dia buat. Bekas ni nak jadi suci mesti tuan dia. Kerana Nabi sebut sucilah bekas salah seorang kamu. Kemudian Nabi sebut pula dalam hadis, dalam riwayat, dalam satu lafaz yang lain, fal yurikhu. Dan dalam hadis ni juga ayyag silahu, bahawa dia naklah basuh. Dia mana tuan bekas basuh. Tapi tak ada ulama yang menyatakan bahawa orang lain tak boleh basuh. Kerana maksud Nabi bukan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW al-ghasil, tukang basuh. Siapa dia?
Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi iaitu fi'lul ghusli, maknanya perbuatan menyucikan najis tersebut. Tak kira tuan bekas ke bukan tuan, tak jadi masalah. Bekas najis ke kita tolong basuh, tak apa, boleh. Boleh, tak jadi masalah. Bukannya tu. Sebab itulah kalau kita ikut dari segi zahir hadis, kita tak tahu maksud apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang banyak pemikiran kita salah berkaitan dengan pemahaman hadis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan najis anjing ini, sebagaimana yang saya sebut, kebanyakan ulama selain daripada mazhab Malik menyatakan anjing ini najis. Mazhab Maliki saja mengatakan anjing ini tidak najis. Banyaklah hujah-hujahnya. Di antara hujah-hujah mazhab jumhur kebanyakan ulama hadis ini, dan di antara hujah-hujah dia juga ada hujah-hujah yang lain. Dan satu hukum lagi berkaitan dengan anjing, hukum berkaitan pera anjing. Ada orang kata pera anjing mazhab Maliki kata boleh. Bab najis tak najis satu bab, bab pera satu bab yang lain. Samalah juga orang banyak keliru di antara dua masalah. Bab wuduk, sentuh perempuan dengan hukum bersalam dengan perempuan. Sentuh perempuan batal tak batal wuduk, memang ada khilaf. Tapi bersalam dengan perempuan, kadang-kadang orang kata, orang ambil sama je hukum. Bersalam hukum lain, sentuh lain. Tersentuh perempuan batal wuduk ataupun tidak wuduk, tu satu bab yang lain. Masalah bersalam dengan perempuan bab lain. Ada setengah orang tu dia pukul rata, dalam bab mazhab Hanafi kata tak batal sentuh perempuan, jadi tak masalah lah salam. Itu suatu kesimpulan yang tak betul, dia pukul rata, kerana hukum dia berbeza. Walaupun mazhab Maliki menyatakan anjing tersebut tidak najis, tetapi dia juga menyatakan bahawa haram kita pelihara anjing, haram kita bermain dengan anjing. Kerana ada hadis yang Nabi sebut, man qatana kalban illa kalba masyiatin aw zar'in, illa kalba masyiatin aw zar'in nuqisa min ajrihi kulla yaumin qiratan. Siapa pelihara anjing, kecuali Nabi sebut anjing jaga kebun, jaga apa, binatang, jadi jaga kambing dan seumpamanya. Kalau tu tak apa. Kalau pelihara saja kurang pahala setiap hari 2 qirat. 2 qirat ni besar macam mana? Sahabat tanya, besar bukit Uhud. Kita pelihara anjing, pahala dah tak banyak dah. Kalau rasa pahala banyak boleh tahan kira dah. Nampak pahala kita banyak mana? Tapi pahala kita pun kita tak tahu banyak mana. Pahala dah tak apa nak ada, kita pelihara anjing lagi. Jangan tebing tuan-tuan. Bab pelihara anjing bab lain, bab hukum anjing najis ataupun tidak bab lain. Berkaitan dengan mazhab Maliki ni, saya ada satu nasihatlah sikit. Walaupun kita tahu ada mazhab mengatakan bahawa anjing ni tidak najis, tetapi dalam bab kita beramal dengan hukum, kita kena ingat jangan kita pilih pandangan yang paling mudah, satu. Yang kedua, jangan kita buat perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Aku belajar dengan Ustaz Khairul, mazhab Malik kata boleh, jadi lepas pada ni main anjing. Nampak anjing, gosok-gosok dulu, Allahu Akbar. Tu kata bengong tu. Sebab kita belajar ni bukan kita nak tunjuk-tunjuk benda-benda pelik ke orang. Kalau timbul fitnah, dia boleh jadi haram pula. Kenapa haram? Bukan kerana kita beramal dengan ilmu haram, tetapi kerana kita menimbulkan suatu keadaan yang kurang elok. Masyarakat kita tak boleh nak terima bahawa kita menyatakan anjing tu tidak najis, walaupun pendapat tersebut pendapat ulama yang muktabar, Imam Malik. Jadi kita berpegang, kita jangan buat gitu. Kita berpegang dengan pandangan jumhur yang tidak menimbulkan sebarang masalah dalam masyarakat kita. Jangan pula kita cari benda-benda hak pelik,
kita buat. Ada seorang sahabat saya tu, saya tak nak sebutlah nama dia. Saya tak nak sebutlah nama dia sebab dia tokoh yang terkenal lah. Masa saya belajar dulu sama dengan dia di Syria, dia baca-baca kitab, dia jumpa benda pelik, dia buat selalu. Di antara dia semayang Allahu Akbar, bila time sujud, sebelah tangan dada, sebelah tangan je dia letak. Sekali orang tengok tak pelik lagi, orang tengok dia buat gitu sama. Tujuan dia apa? Nak suruh orang tanya. Ustaz, sebab apa Ustaz buat gitu? Dalam masalah ni ada pandangan dalam kitab ni kata gini. Tu bodoh tu kata. Mana dia saja cari benda-benda pelik, nak tunjuk pada orang bahawa dia reti benda pelik. Tu suatu tindakan yang tidak berapa cerdik. Sebab itulah dalam masalah kita nak menguruhkan perbezaan pandangan mazhab-mazhab ni, kita kena cerdik dalam tu. Jangan kita terlalu laju. Kita nak menerang terang, tapi kita nak mengamalkan suatu mazhab yang lain walaupun dengan hujah yang kuat, kita kena tengok keadaan. Dalam masalah pendapat Imam Malik ini, boleh kalau kita nak amalkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya orang rajin pergi buru, main dengan anjing semua, payah nak ikut mazhab Syafi'i. Apa salahnya sekali-sekala guna mazhab Malik? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bila ada masyaqqah, tu boleh mengundang kita cari jalan untuk kita mudah. Bukan kita nak menolak hukum, tetapi kita cari pandangan yang kita rasa mudah. Orang yang biasa buru, kalau nak sekali kena anjing 7 kali basuh, sekali kena anjing 7 kali basuh, bila kita nak tu tak? Jadi dalam keadaan-keadaan tersebut boleh kita berpegang dengan pandangan Imam Malik. Tapi dalam keadaan-keadaan biasa, jangan kita menimbulkan suasana yang boleh menimbulkan suatu keadaan yang tidak baik di kalangan masyarakat. Kerana masyarakat dianggap hak lain pada mazhab Syafi'i itu kiranya tak betul berlaku. Jangan kita timbulkan suasana yang keruh tersebut. Wa bihi qal. Ada nak tanya Pak Anjing ni? Boleh, diboleh. Masalah mandi dengan isteri ni, masalah aurat tak aurat tu satu bab yang lain. Kalau kita nak tutup aurat pun tak ada masalah mandi dengan isteri kan. Benda tu tidak jadi suatu kesalahan. Dan kalau kita tengok daripada sini, walaupun secara zahirnya Nabi tidak mandi, tapi Nabi benarkan. Tengok wal yaghtarifa tu, maknanya bukan Nabi buat dengan isteri dia, tapi hendaklah kedua-duanya. Mana kedua-duanya ada suatu kebenaran daripada Nabi. Bab Nabi buat tak buat tu satu masalah yang lain. Tu kena tengok balik syama'il. Dan satu perkara yang saya nak sebut dalam hadis ini, bila sebut dalam hadis Ibnu Abbas tadi menyebut bahawa kana yaghtasil, adalah Nabi mandi. Kalimah kana dalam uslub bahasa Arab menunjukkan kebiasaannya, menunjukkan alat dawam, kebiasaan biasa Nabi buat macam tu. Tetapi ada beberapa keadaan, beberapa hadis saja yang menunjukkan perkara tersebut bukannya perkara amalan biasa. Di antaranya hadis ni. Sebab itulah penterjemah kitab kita ditulis Nabi pernah mandi. Kalau ayat yang biasa kana Rasulullah biasa Rasulullah. Biasa Rasulullah begitu, biasa Rasulullah begini, menunjukkan amalan tersebut amalan yang seringkali diulangkan oleh baginda. Tapi dalam hadis ini kana yaghtasil, bukan dia sama-sama mandi lebihan daripada Maimunah. Kadang-kadang mandi daripada air lain.
Itu kerana di sini dia memberi maksud yang agak luar biasa sikit. Wa bihi qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajas innama hiya minat tawafin alaikum akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkaitan dengan kucing, sesungguhnya kucing ini tidak najis. Sesungguhnya dia merupakan binatang yang tawafina alaikum, yang sentiasa dalam terjemah bahasa Terengganu sentiasa bergelewak dengan kamu. Faham tak bergelewak? Sentiasa tawaf, maknanya sentiasa pergi mari dengan kita. Kita ada, dia duduk warok, kita tak ada, dia bahan ikan kita. Gitulah duduk main dengan kita semua kucing ni. Tu tawafin. Binatang yang sentiasa bersama dengan kita. Okay, dalam hadis ini saya nak sentuh satu kalimah. Kalimah tawafi daripada kalimah tafa yatufu taif. Tawaf, orang yang banyak berulang-alik. Banyak pusing, berulang-alik. Tawafin kita tengok dari segi bahasanya, dia asal daripada kalimah tawaf. Dia jamak dengan ya dengan nun. Jamak ya dengan nun dinamakan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim biasanya kegunaan lil akil, bagi orang yang berakal. Tapi kucing macam mana dia guna jamak muzakkar salim? Siapa boleh jawab? Siapa bawa sebut salam ada dah jawapan tu. Tak bawa sebut salam tak nampak. Kebiasaannya kalau jamak muannas salim tak ada masalah. Tapi jamak muzakkar salim digunakan untuk orang yang berakal saja. Orang yang berakal, alim, alimun, muslim, muslimun, muslimin. Tapi sini jamak muzakkar salim guna kepada binatang. Tawafin. Tawafin ni antara benda-benda yang pelik juga. Para ulama lugah menyatakan bahawa oleh kerana binatang kucing ni rapat sangat dengan manusia, main sama dengan manusia, jadi diambil dari segi lugah dia hukum seolah-olah macam manusia juga. Mana pengaruh manusia, rapat dia dengan manusia ni, sehingga dari segi bahasa juga dia boleh digunakan kalimah tawafi. Pada hakikatnya tawafi ni pada asal maknanya, asal penggunaan kalimahnya hanya untuk orang yang berakal, manusia saja. Tapi oleh kerana dia ni rapat sangat dengan manusia, dia boleh pinjam kalimah tersebut. Ni dia sudut bahasa Arab. Hadis ini hadis menceritakan tentang kucing. Bila sebut anjing dan kucing, para ulama menyatakan bahawa Allah Ta'ala maha adil. Orang kafir dia minat main anjing. Orang Islam kalau minat binatang peliharaan, ada juga yang lain yang Allah Ta'ala bagi. Maknanya kerana manusia ni, sebahagian daripada manusia minat pelihara binatang. Minat pelihara itu, pelihara ini. Tak pelihara anjing, ada binatang-binatang yang lain. Apa binatang yang dibenarkan, yang secara jelas Nabi sebut kucing. Tawafina alaikum. Binatang yang biasa berulang-alik daripada kamu, dia bukan najis. Dari segi zahir menunjukkan bahawa air lebihan daripada kucing tak najis. Sama ada dia minum air tersebut tidak menjadi najis. Lebihan air kucing minum, kita boleh minum, tak? Tak jadi masalah, tak najis, nak buat wuduk dan seumpamanya. Kecuali kalau kita nampak najis yang zahir di mulut dia. Para ulama menyatakan kalau nampak zahir bahan tikus, mulut kucing itu berdarah lagi, tiba-tiba jilat air tersebut jadi najis kerana bangkai tikus, bukan najis kerana mulut kucing, tak. Tapi ulama kata kalau dia lari sekejap, lepas pada tu dia jilat pula air, kita boleh kata air tersebut tak jadi najis dah.
Kerana boleh jadi dia pergi keluar, dia pergi basuh mulut dia sekejap. Dia pergi jilat air lain dulu, menyebabkan mulut dia jadi suci, kemudian baru jilat air yang ada bersama dengan kita. Tu ihtimal ataupun andaian yang dia buat oleh ulama. Ni bab kucing ni tak timbul masalah. Tak banyak perbahasan. Apa dia? Okey. Yang pertama, istilah sama. Kalau kita tengok dalam istilah hadis yang digunakan oleh Rasulullah, sama ni pada kulit. Tapi pada anjing diguna istilah basuh. Basuh 7 kali. Tapi kalau kita kata samok 7 kali, hak tu dah jadi daripada turun-temurun cucu daripada datuk nenek moyang kita guna samok 7 kali, tak salah nak guna kalimah samok. Perbuatan tu hak penting serupa. Samok dengan air, samok dengan air, dan salah satu menggunakan tanah. Nak guna kalimah samok ke, nak guna kalimah basuh ke, tak jadi masalah. Ada setengah ustaz tu dia kata, tak boleh samok. Maknanya kalau kampung tu dah guna istilah samok lah, tak apa. Tapi samok dia macam mana? Dengan air. Salah satu daripadanya air tanah. Yang kedua, serigala. Adakah dia dikira anjing ataupun tidak? Dalam masalah ni para ulama khususnya dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa binatang buas juga dikiaskan dengan anjing. Binatang buas dikiaskan dengan anjing. Dikiaskan dengan anjing macam serigala, singa dan seumpamanya. Tetapi dalam mazhab kita tidak lagi dikira sama hukumnya dengan anjing. Yang dikira basuh 7 kali dalam mazhab Syafi'i adalah selain daripada anjing adalah babi. Kenapa? Kerana mereka ulama melihat bahawa babi ini lebih kotor dan lebih teruk daripada anjing lagi. Ini dinamakan qiyasul aula. Nabi sebut anjing, tapi benda hak yang teruk pada anjing lagi, takkan kita nak buat lebih ringan daripada tu? Ni qiyas dalam masalah ni. Kerana qiyas ni tuan-tuan, dia juga berlaku dalam ibadat. Siapa kata qiyas tak berlaku dalam ibadat, itu tak betul. Tapi qiyas tak berlaku dalam amrun ta'abbudi. Dalam amrun ta'abbudi dia beza dengan ibadat. Ibadat lain amrun ta'abbudi. Apa dia ibadat? Apa dia amrun ta'abbudi? Amrun ta'abbudi suatu ibadat yang kita tak terfikir apa sebab dia. Apa sebab rokok sekali dalam satu rakaat, sujud 2 kali? Kita tak boleh nak tu. Amrun ta'abudi memang semata-mata Allah Ta'ala suruh gitu, kita tak boleh, akal kita tak capai. Sebab apa maghrib 3, isyak 4? Amrun ta'abudi. Benda yang seumpama ni tak boleh qiyas. Tetapi dalam masalah walaupun berkaitan dengan ibadat, taharah ibadat, najis ibadat, berkaitan dengan taharah, ada kait dengan ibadat. Walaupun dia amrun ta'abbudi, berkaitan dengan walaupun dia perkara ibadat, tapi dikiaskan juga. Kalau Hanafi, kias dia lebih luas lagi, sehingga binatang-binatang buas pun dikira hukum dia sama dengan anjing. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia tidak dikira sama dengan anjing. Yang dikira sama hukum dengan anjing, binatang yang lebih teruk daripada dia, iaitu babi. Babi lebih kotor dan lebih jijik berbanding dengan anjing lagi. Sebab tu zaman kita ni, kalau kita tengok dah, ada pula pandangan kata babi tu tak najis. Babi tu tak najis sebab Nabi sebut kata anjing je, babi tak. Tu macam-macam ada.
Okey, satu lagi bab penggunaan tanah tadi. Penggunaan tanah dalam kita membersihkan najis daripada membersihkan najis anjing ini. Ada kajian-kajian yang dibuat oleh para saintis menyatakan bahawa tanah ni dia ada suatu bahan yang tidak ada pada bahan-bahan yang lain. Sabun tak ada, klorok tak ada, tapi ada pada tanah suatu bahan yang boleh menghilangkan virus yang ada pada anjing itu. Itu satu kajian yang bukan saya buat, saya baca. Saya tak erti nak kaji. Ilmu agama pun tak erti nak kaji. Saya hanya baca, tolong khabar ke tuan-tuan, gitu saja. Maknanya itulah di antara rahsia-rahsia perintah daripada Allah dan perintah daripada Rasulullah. Bukan hanya untuk bab dosa pahala saja, tetapi memberi kebaikan kepada kehidupan kita di dunia ni, untuk kesihatan kita dan seumpamanya. Mengamalkan hukum-hukum tersebut. Wa bihi qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin mimma fa'ughliqa alaihi muttafaqun alaihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, telah datang seorang badui, seorang Arab pendalaman bertemu dengan Nabi sallallahu datang, lalu dia buang air kencing. Dia kencing dalam satu sudut dalam masjid. Lalu dia dihalau. Orang ramai nak halau, nak marah pada dia. Lalu Nabi menghalang sahabat-sahabat, iaitu orang yang nak menghalang tadi. Tatkala dia selesai daripada menunaikan hajat dia, iaitu kencing, Nabi SAW menyuruh bawakan sebekas air, sebaldi air, lalu dijirus ke atas tempat tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni dia ada nama dia. Setengah ulama menamakan hadis qail ba'il sa'il. Hadis qail ba'il sa'il. Siapa boleh terjemah tiga benda ni? Sa'il, dia tanya Nabi. Ba'il, dia kencing. Seorang yang tanya Nabi, seorang yang kencing. Dan qail, dia tidur di masjid. Qala daripada qailulah, dia tidur di masjid. Qail, sa'il, ba'il. Ni setengah ulama menamakan hadis ni dengan hadis qail, ba'il, sa'il. Hadis ini kita dapat lihat satu lagi perkara mubaham. Contoh perkara mubaham dalam hadis ini. Tetapi mubaham dalam hadis ini berlaku pada matan hadis. Ja'a A'rabi, telah datang seorang badui. Siapa nama dia? Tidak dinyatakan. Kenapa tidak dinyatakan nama dalam setengah-setengah matan hadis? Ada beberapa sebab. Mungkin tidak dikenali, mungkin kerana nak menutup aib dia. Dia tu badui, tapi akhir-akhirnya dia jadi orang baik. Sahabat ceritalah, Ja'a A'rabi, datang seorang badui, tanpa sebut nama. Kalau sebut nama kan, datang Najib Razak, ya. Datang Najib Razak. Jadi nama tu diabadikan sampai akhir zaman. Tak berapa sedap. Jadi tak apalah sebut Ja'a A'rabi, dah datang seorang badui. Walau bagaimanapun ulama-ulama buat kajian, ada di antaranya menyatakan nama badui tersebut Zul Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah nama dia. Lepas pada ni, kalau nak suruh anak kencing dalam masjid, ubah nama Zul Khuwaisirah. Dia datang kencing dalam satu sudut dalam masjid. Tuan-tuan, beza dulu dengan sekarang. Masjid dulu dipakai tanda lebih kurang je. Bukan macam kita zaman sekarang ni, kalau masuk masjid, kencing dalam masjid, gila lah tu.
Tak? Orang gila nampak dah. Bangunan begitu begini dah. Kencing lagi dalam. Tapi dulu dia tak perasan. Dia kencing, tengok sudut tepi tu, dia kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat tahu itu masjid, marah sangat. Marah pada dia. Cuba nak halang dia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang daripada sahabat buat mengherdik lelaki tersebut. Dari segi bahasa Arab pula, saya nak sebut satu istilah. Ada kalimah dalam bahasa Arab ni, kalimah tersebut memberi makna, memberi maksud ramai, tetapi dia jadi satu bila tambah ya. Contoh Arab. Kalimah Arab bererti orang-orang Badui. Tapi kalau tambah ya Arabi, seorang Badui. Seorang Badui. Ni dinamakan bahawa isim jins jam'i. Isim jins jam'i. Maknanya dia, kalau dia tak ada ya, menunjukkan satu puak. Al-A'rab, orang-orang Badui. Tapi Al-Arabi, seorang Badui. Tu ditambah ya. Dia ada dalam kaedah bahasa Arab. Hadis ini ada diriwayatkan dengan lafaz yang agak panjang, menceritakan bahawa Nabi SAW juga bersabda, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadir, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Quran. Maknanya selepas dia datang, dia kencing, dia datang jumpa Rasulullah tegur dia. Rasulullah kata masjid ni tak sesuai dengan kencing dan tak sesuai dengan sebarang kekotoran. Masjid ni hanyalah untuk digunakan dalam perkara-perkara mengingati Allah, untuk sembahyang dan baca Quran dan seterusnya. Tu Nabi ajar dia. Dan dalam hadis ini ada beberapa pengajaran. Yang pertama, bagaimana sifat Nabi dalam berdakwah. Nabi mengajar dalam kita nak dakwah orang, innama bu'ithtum muyassirin. Kita dakwah dengan cara yang baik, bukan perambat semua dah. Nampak pelik sikit bahan selalu, nampak bahan selalu dah. Tapi keras kena ada juga. Ada waktu kena keras, jangan lembut sama dah. Lembut sama naik atas kepala pula. Tetapi itulah dakwah Nabi. Dakwah Nabi mempermudahkan. Walam tub'atsu mu'assirin, kamu tidak dibangkitkan untuk nak menyusahkan orang. Cuba bayangkan, kalau sahabat larang, dia kencing, tengah kencing larang, apa akan berlaku? Yang pertama, mungkin terkejut, tengah-tengah kencing, air daripada kencing setempat jadi bereceh habis rata. Daripada najis setumpuk jadi najis banyak tempat dalam masjid. Nabi berfikiran panjang dalam nak menegur. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hadis ini, kita dapat lihat bagaimana suatu kajian juga menyatakan bahawa orang tengah kencing ni, dia tengah kencing, jangan di stop secara emergency. Dia boleh memberi kesan yang buruk juga kepada kesihatan. Tengah kencing tak, 50 km sejam, emergency, memang memberi kesan yang buruk. Kena jekah tak. Kalau kata sahabat-sahabat Nabi nak jekah tadi, jekah sungguh. Terberit emergency, memberi kesan yang buruk dalam di sudut kesihatan. Sebab itulah ulama ahli-ahli sains dia buat kajian, Nabi membiarkan dia tu dari sudut kesihatan pun itulah yang terbaik. Bukannya dari sudut supaya najis tu tidak bertebaran merata, bukan dari sudut itu saja, tetapi dari sudut kesihatan juga Nabi ambil kira. Kemudian daripada hadis ini, pengajaran dari segi hukumnya pula, bahawa tanah yang terkena dengan najis, di antaranya air kencing
memadai dengan kita jiruskan air saja. Jiruskan air. Kalau dia dah hilang air najis dia tak ada masalah. Kecuali kalaulah kita atas lantai ni, atas lantai lain, atas tanah yang menyerap gitu, padan kita jirus air. Kalaulah dah boleh menghilangkan air najis tersebut. Tapi kalau taik lembu, jirus baldi tu tak hilang lagi dah. Kan tak hilang najis kerana apa? Kerana air najis tu masih ada. Buang dulu taik lembu, baru jirus kat tapak taik lembu tu. Tu kalau taik lembu. Kalau najis kencing ni cukup mudah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, dia ada menyebut, berdasarkan hadis ini Nabi menentukan air saja, mengkhususkan kepada air untuk menghilangkan najis. Maknanya guna benda lain tak jadi. Tak? Kalau tak guna air, guna selain daripada air tak jadi. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Mesti penggunaan air boleh menghilangkan najis. Selain daripada air tak jadi. Tak boleh menghilangkan najis. Walaupun kita curah apa, curah minyak gas tak. Mesti air mutlak. Curah minyak gas tak jadi. Curah minyak wangi, 5 botol minyak wangi, tak hilang juga najis. Walaupun sumbat hidung kita tak, bau minyak wangi sekalipun tidak menghilangkan najis. Ini mengikut mazhab jumhur ulama, kebanyakan ulama. Tapi dalam masalah najis ni tuan-tuan, mazhab Hanafi dalam debat ini pula, mazhab Hanafi pula ringan pula. Dia kata tak syaratkan air, memadai hilang air najis saja. Mana dah nampak hilang, walaupun dengan semata-mata kena panas. Contohnya kita tengok sipulan kencing satu tempat, selang 2-3 jam, kawasan tu panas terik matahari, tengok kering dah situ, bau dah tak ada, boleh semayang sujud atas tempat tu. Hilang bau disebabkan matahari, boleh. Sebarang perkara yang boleh menghilangkan air najis mengikut mazhab Hanafi, dia dikira menyucikan tempat tersebut. Tidak dikhususkan kepada air. Sebab itulah ikut mazhab dia, kalau najis-najis lebih-lebih kurang ni, kita pakai sentai-sentai ke tanah pun boleh. Kena ujung-ujung kaki tak dengan najis, terpijak tai ayam, pakai gesek-gesek tanah sampai hilang najis, memang tak bau dah. Ikut mazhab Hanafi dia dah dikira suci. Tapi mazhab Syafi'i kena air juga. Sebab itulah bila kita belajar perkara yang seumpama ini, kadang-kadang ada waktu bila kita terdesak, kita kena pakai. Contohnya kalau saya dulu pergi ke Mekah, dalam keadaan payah nak tu, terpijak tai burung pati, nak pergi basuh jauh. Kita baru kali pertama pergi, takut tinggal jemaah. Sekarang tinggal jemaah pula susah pula. Jadi macam mana cara? Kita gesek-gesek lah. Kita ada sikit ilmu, gesek-gesek ikut mazhab Hanafi, tak apalah, bagi mengelak daripada kita melakukan suatu tindakan yang boleh menyusahkan orang lain pula. Kalau kita hilang, habis satu kumpulan susah. Satu kumpulan susah, jadi kita ambil pendekatan begitu. Sebab itulah kita belajar ni, semakin banyak kita belajar, semakin memudahkan kita. Dalam keadaan begini, kita buat begini kerana apa? Kerana kita ada hujah, ada ilmu dalam bab tu. Tapi kalau tak ada ilmu, padan Syafi'i je dalam keadaan terdesak macam mana pun Syafi'i juga. Tuan-tuan, penatlah kita. Seolah-olah ada setengah orang tu kata, seolah-olah menganggap mazhab Syafi'i itulah adalah ajaran Nabi. Tak boleh nak lari walaupun seinci pun. Tu juga suatu pandangan yang tidak tepat. Daripada hadis ini ada satu kaedah yang dikeluarkan oleh ulama. Apa dah kita?
kaedah yang dinamakan akhafud dararain, irtikabu akhafid dararain. Kita melakukan salah satu daripada perkara yang mudarat, tapi yang kita buat tu lebih ringan. Lebih ringan. Sebagaimana badui tadi kencing dalam masjid, mengotorkan masjid, suatu benda yang tak patut. Tapi kalau kita larang, dia boleh menyebabkan dia pertama, kotor tu lebih luas. Yang kedua, mungkin dia lari terus daripada dakwah Nabi. Tak kenal dengan dakwah Nabi dan seumpamanya. Padahal dia datang nak tanya Nabi, nak berbincang dengan Nabi, boleh jadi dia lari terus daripada dakwah Nabi. Tapi Nabi ambil pendekatan, tak apalah, biarlah bermudarat sikit, biarlah kotor sekejap masjid. Kerana apa? Kerana kita nak dapatkan suatu manfaat yang sangat besar. Daripada sinilah kalau kita tengok kenapa doktor potong kaki orang kecil manis. Kerana mudarat tak? Mudarat, tapi nak mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar. Kenapa doktor buat operation? Mudarat tak? Mudarat, tetapi nak menyelamatkan, nak menghilangkan penyakit yang lebih besar. Yang lebih besar mudarat dia, irtikab akhafid dararain. Ni. Tapi kaedah ni juga digunakan oleh Fathul Bari dalam isu Mesir. Jadi kata mudarat lebih besar kalau kita keluar demonstrasi, jadi kena sokong sisi. Tu tak kena pula. Sebenarnya mudarat lebih besar menyokong sisi. Kenapa? Kerana kalau menyokong sisi, berapa puluh tahun pula kezaliman akan berterusan di bumi Mesir. Itu mudarat lebih besar daripada mati sisi bunuh setiap kali demonstrasi berapa orang, tapi mungkin perkara tersebut tidak berkekalan lama. Tapi kalau biar mudarat, nak elak daripada mudarat, sokong sisi, jawapannya mungkin 20 tahun, 30 tahun kezaliman akan berterusan pula. Tokoh-tokoh ikhwan akan tangkap penjara, masuk penjara, kena seksa, kena bunuh. Lebih teruk daripada apa yang kita nampak secara zahir. Sebab itulah bab akhafud dararain, nak menilaikan mudarat itu perlu dinilai secara adil. Bukan kita tengok dia sudut di satu sudut sahaja. Tu tak betul pula. Kaedah betul tapi guna tak betul. Itu sedikit luar lagi daripada tajuk. Okey, boleh sambung satu lagi ke berhenti dulu? Minggu depan pula. Kalau sambung saya baca satu lagi. Wa bihi qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatan wa daman fa ammal maitatan fal jarad wal hut wa amma ad-daman fal kabid wat tihal akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa fihi dha'f. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai iaitu belalang dan ikan, dan dua jenis darah iaitu hati dan limput. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis ni ada dhaif, kecacatan dia, ada dhaif di sudut sanad dia. Sedikit berkaitan dengan sanad hadis ini, para ulama membincangkan tentang hadis ini. Mereka mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Maknanya sanad hadis ni dhaif. Dhaif di sudut mana? Bila kita rafa'kan, bila kita angkat hadis ni kepada Nabi. Bila kita kata hadis ni kenyataan daripada Rasulullah, maka dia mempunyai sanad yang dhaif. Tetapi bila kita kata hadis ini kenyataan daripada Ibnu Umar, maka hadis ni sanad dia merupakan sanad yang sahih. Dia ada dua istilah. Istilah yang pertama marfu', yang kedua mauquf. Hadis marfu' iaitu kenyataan daripada Rasulullah. Hadis mauquf kenyataan daripada sahabat. Jadi bila kita sandarkan kepada Rasulullah, sanad dia dhaif. Sandarkan kepada sahabat, sanad dia sahih dari sudut hadis ni. Tetapi walaupun
hadis ini disandarkan kepada sahabat, tetapi bila sahabat menyatakan dihalalkan kepada kami, siapa yang menghalalkan kepada sahabat? Siapa yang menerangkan kepada sahabat ini halal, ini haram? Sudah pasti Rasulullah. Sebab itulah ulama menyebut ada beberapa kaedah kenyataan sahabat dinilai setarah dengan hadis yang dinamakan hadis mauquf lahu hukmul marfu'. Hadis yang mauquf tapi hukum dia setarah dengan kenyataan Rasulullah. Bila sahabat menyatakan dihalalkan kepada kami, siapa yang menerangkan kepada sahabat hukum halal haram? Sudah pasti Rasulullah. Jadi kalimah dihalalkan itu juga merupakan kalimah yang membuktikan bahawa itu kenyataan tersebut bersumberkan daripada kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bila sebut al-maitatan, yang dimaksudkan dengan dua bangkai ini iaitu binatang yang kita boleh makan tanpa sembelihan, tanpa sembelih. Al-jarad wal hut, maknanya belalang dan ikan. Cuma dalam masalah belalang dan ikan ni makanan sebagaimana yang saya pernah sebut dulu dalam hadis yang pertama, wa tuhur ma'uhu al-hil maitatu, bahawa walaupun ikan tersebut halal tetapi dia boleh jadi haram dengan bila adanya suatu perkara yang aradi, suatu perkara yang baru mendatang. Menurut kajian-kajian menyatakan binatang ikan ni beracun dan seumpamanya, dia haram bukan kerana ikan tu haram dengan sebab mudarat yang ada pada binatang tersebut. Begitulah juga dua jenis darah yang dihalalkan, iaitu al-kabid wa tihal, jenis barang dalam binatang, iaitu limpa dan hati. Hati ni memanglah kita nampak dari segi zahirnya macam darah, tetapi dia dibenarkan oleh syarak. Kerana bila turun ayat bahawa darah itu haram, ada setengah-setengah sahabat duk anggap semua jenis komponen-komponen yang seangkatan dengan dia, macam jantung, limpa, hati, semua haram belaka. Tetapi yang dimaksudkan tersebut dengan yang diharamkan tidak termasuk jantung, tidak termasuk limpa, tidak termasuk hati, kerana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut audaman masfuha, ataupun darah yang mengalir. Bab darah ni saya nak sebut sikit. Kadang-kadang kita syadid sangat, ada setengah pendapat tu kata darah pada daging. Kita siang daging tu ada darah ada daging tu haram. Sehingga kata kuah kita boleh dimakan daging tu, boleh makan daging tersebut kerana kerana masyaqqah, payah sangat nak hilang daging, darah pada daging. Sebenarnya darah yang melekat pada daging dia tidak haram. Kerana darah yang haram daman masfuha, darah hak mengalir, hak kita sembelih tu tak ada, tu haram. Tapi hak darah melekat pada daging tak payah basuh sampai 10 kali. Kita makan daging pun tak ada selera. Rasa macam rasa tak ada rasa daging kalau basuh sampai nak hilang darah. Ada pula kata kalau kita masak daging kuah dia tu jadi najis, tapi kita boleh makan. Kalau kena pakaian tak boleh bawa semayang. Itu macam-macam fatwa pelik. Bila boleh makan, takkanlah benda najis. Kerana kita dilarang daripada makan benda najis kecuali dalam keadaan darurat. Makan daging, pergi makan gulai, kenduri, darurat ke? Tak darurat. Kita dalam keadaan bersenang-senang di rumah, kita ada lauk dan seumpamanya, pergi makan gulai, tak darurat. Bila tak darurat boleh makan daging, maka daging kena baju kita pun boleh semayang. Kalau tak percaya sangat, lepas pada ni celup baju dalam daging, biar saya angkat takbir sekali. Tapi jangan buat gitu, tak berapa cerdik lah pula. Okey, berhentilah tu setakat tu. Wallahu a'lam. Kalau boleh
Al-hut tu, kalimah al-hut mengikut bahasa Arab dia menjurus kepada ikan yang besar. Ikan yang besar, tetapi dia juga ditafsirkan dalam hadis yang pertama dulu. Yang bila Nabi sebut al-hillu maitatu, dia lebih umum lagi. Mana ikan kecil pun termasuk dah. Sebab itulah ulama dia walaupun al-hut tu menunjukkan ikan yang besar, tapi ditafsirkan dengan ikan, kerana nak menunjukkan perkara tersebut, hukum tersebut adalah umum. Okey, saya minta masalah dia tanah ni tidak semestinya seluk yang pekat tu dah memadai. Ada apa debu-debu yang ada yang pada tanah tersebut dah cukup, mana tak payahlah naik pergi ke bukit dan seumpamanya, tak payah. Dia benda yang mudah saja. Tambah lagi zaman sekarang dah ada jual dah. Ada jual tengok ke tak ada? Ada jual debu tayamum dah. Dan debu tayamum, tuan-tuan, debu tayamum memang debu daripada tanah. Tanah tu pun boleh kita buat. Tanah lah juga. Debu tayamum boleh kita buat untuk tu. Okey. Saya harap boleh apa, kalau yang tu tulis nama lah sikit. Hari ni ramai pula. Ingat ke tak ramai sebab bertemu dengan program. Wallah.